Okey. Jadi saya akan terangkan hari ini tentang kegunaan determiner atau definite article yang bernama the. Okey. Alright, ini adalah bahagian pertama. Kita ada 3 bahagian berkenaan dengan tajuk the. Tajuk the ni ada 3 bahagian. Maknanya panjang cerita. Yang ini saja mungkin 15 minit ataupun paling saya rasa tak sampailah setengah jam. Tapi kita akan sambung pada bahagian kedua dan ketiga. Jadi hari ini kita nak tengok bahagian pertama dan anda akan dapati bahawa the bahagian pertama ini sebenarnya satu kes saja tentang the. Sedangkan the ada banyak kes. Maksud saya, ada banyak tempat kita mesti guna the. Okey. Ada 30 tempat lebih kurang. Ada 30 tempat kita mesti guna the. Dan ada lebih kurang 30 tempat kita dilarang, diharamkan menggunakan the. Adakah ini satu kejutan? Okey. Adakah anda terkejut? Saya kata 30 erti. The ada 30 kegunaan dan itu berarti 30 erti, 30 makna. The ada 30 makna. Adakah anda terkejut? Jawab ya atau tidak. Ya. Okey, terkejut. Sebab apa terkejut? Sudah tentu sebab selama ni kita ingat the ada satu makna saja. Bila orang tanya apa itu the, kita cuma nampak satu je makna. Okey. Sebenarnya the ni ada banyak makna. Saya nak kata ada 10 makna dan digunakan pada 30 tempat. 30 tempat tu mesti guna the. Tak guna salah. Tak guna kita panggil gross mistake. Kalau awak tidak gunakan the yang pada tempat yang sepatutnya guna, maka itu dipanggil kesilapan grammar. Tetapi kalau pada tempat yang anda tidak boleh guna the, bila tak boleh guna the, anda guna pula the itu. Bersatu kesilapan juga. Mari kita siasat. 30 lebih kurang 28, 29, 30 gitulah. Ada orang siasat jadi 25. Tapi yang penting bukannya 25 ke 30 ke 35. Bukan. Yang penting ialah banyak tempat kita mesti guna the. Dan ada banyak tempat kita tak boleh guna the. Sebelum itu, tadi awak dah jawab bahawa awak terkejut. Alright. Selepas 1 minit, awak masih lagi terkejut atau awak rasa awak dah tahu memang ada banyak tempat tak boleh guna the, memang ada banyak tempat mesti guna the. Adakah awak fikir awak telah sedar bahawa memang ada banyak tempat kena guna the? Yes or no? Ya? Tidak? Yes. Awak sedar ada banyak tempat. Boleh beri contoh di mana tempatnya mesti kita guna the? Boleh tak beri contoh kalau ditanya boleh atau tidak? Jawab yes or no? No. No. Awak sedar tak sekarang bahawa ada banyak tempat kita dilarang, diharamkan menggunakan the? Sedar atau tidak? No. No. Okey. Hari ini kita nak buat, nak siasat, nak bongkar, nak dedah, nak bocorkan rahsia semua ini, tetapi dalam bahagian. Hari ini part 1, bahagian pertama. Kita nak berkenalan dengan the. The tu apa? The adalah sejenis artikel. Pasangan dia ialah a, an, dan hari ini kita jumpa the. Okey, kita kenal dulu the. Okey. Dengar suara lembu ya. Cow. Okey. Sepatutnya kita kata ini adalah seekor lembu. Dalam bahasa Inggeris, this is a cow. This is a cow. Okey, iaitu kita tengok menarik juga sini guna a. This is a cow. Tapi sebenarnya bukan a saja yang kita boleh guna. This is a cow membawa erti ini adalah seekor lembu. A berarti seekor, sehelai, sekeping, sekuntum dan sebagainya. A berarti satu. Kalau nak kata ini adalah seekor lembu, cara dia macam ni, this is a cow. Tapi kadang-kadang kita tak nak kata ini adalah seekor lembu. Saya nak kata ini adalah saya punya lembu. So kita tukar, this is my cow.
So, ini adalah dia punya lembu. This is his cow. Yang biru-biru semua ini adalah determiner, penentu ataupun kita nak kenal pasti yang mana satu. Bererti umum. Memang bererti tak tahu yang mana satu lah. Sebarang lah, sebarang jenis. This is cow ini hanyalah seekor lembu. Ini seekor lembu. Okey. Bila tukar pada my, ini lembu saya. Dah mula spesifik. Ini lembu siapa? Lembu apa? Itu maksud saya spesifik. Iaitu mengenal pasti, menentukan yang mana satu. So kalau sebut this is his cow, berarti ini lembu dia. Jadi lembu ada banyak lembu. Ini hanyalah seekor lembu. Tapi kita dapati lembu ini spesifik. Iaitu this is my cow. My, his yang warna biru ni menunjukkan tertentu, dikenal pasti. Iaitu kisah kita kisah cow, lembu, tapi lembu yang mana? Okay. Now, selain pada my dan his, tengok yang biru yang baru keluar ni. Yang biru baru keluar ini dia kata this cow. I want this cow. You like that cow. Okay, this dengan that juga adalah menentukan spesifik lembu yang mana. That cow. Apa makna you like that cow? Apa makna dia? Please. Apa makna dia? Awak suka lembu itu. Okay, apa makna I want this cow? Saya mahu lembu ini. Very good. Ini dalam bahasa Inggeris adalah this. Tapi itu dalam bahasa Inggeris adalah that. Masih lagi ini berfungsi untuk menentukan lembu yang mana. Okey, lembu mana? Lembu ini. Lembu ini this cow. Lembu yang mana? Lembu itu. That cow. Okey. Lembu mana? My cow. Lembu mana? His cow. Tapi kalau umum, this is a cow. Now, persoalan dia ialah orang kita bukan suka sangat letak my, his, this dan that. Terutama this dengan that memang orang kita tak berapa suka. Orang kita suka apa? Kita suka guna I want the cow. Oh, sorry. I want the cow. Orang kita suka guna the. Aha. Dia tak nak guna this, dia tak nak guna that. Padahal dia nak kata saya mau lembu ini. Kalau lembu ini, apalah salahnya kata I want this cow. Kenapa mesti guna I want the cow? The tu apa? Kenapa tak nak sebut this? Kenapa tak nak sebut that? Kenapa tak nak sebut a? Kalau awak mahu sebarang lembu, I want a cow. I want a cat, sebarang kucing. I want a car, sebarang kereta. A berarti satu dan merujuk pada sebarang. Tapi kali ini awak nak spesifik. Nak kena pasti, iaitu I want my car. Baru betul. Saya nak kereta yang mana? Kereta saya. I want your car. Spesifik. I want this car. Kereta yang ini bukan kereta tu. Kereta tu saya tak nak. Saya nak kereta ini. Tetapi malangnya orang kita suka pakai the. Boleh saya tanya awak? Agaknya orang kita kata I want the car. Agaknya the itu bererti apa? This bererti ini. That bererti itu. The bererti apa? Agak-agaknya lah. Macam itu juga. Macam itu juga Bererti the bererti itulah Ya. Kalau saya pegang satu telefon, saya pegang bila dah boleh pegang, nama dia ialah this, bukan that. Kalau tak boleh pegang, saya tunjuk jauh, memang saya mahu telefon itu. Tapi kalau saya pegang, saya mahu telefon itu, tapi ada orang kata, I want the telephone. Adakah the juga berarti ini? Sebab saya boleh pegang, saya kata I want this telephone. Sepatutnya saya kata I want this telephone. Tapi setengah orang kata I want the telephone. Adakah di situ berarti the berarti ini? Ya atau tidak? Macam ya. Macam dia. Oh, bagus jawapan awak. Macam dia. Alright, never mind. Saya teruskan cerita saya. Sebenarnya kita nak membawa anda ke satu pendedahan, satu persoalan tentang isu the ini. Dan kita dapati the ada banyak makna dan orang kita mungkin tahu satu sahaja
Dia kata the bererti itu. Okey? Belum tentu betul pun makna tu. Tahu tak anda ada orang kata the bererti satu? Ada banyak jawapan. Kalau kita senaraikan 5-6 orang tanya apa makna the, awak akan dapati jawapan yang berbagai-bagai. Okey, oleh sebab itu hari ini kita nak ceritakan bahawa the ada lebih kurang 10 erti, bukan lebih. Dia tengoklah, nanti saya akan ceritakan, saya akan tunjukkan apa erti the dalam ayat ini. Kemudian saya nak beritahu juga kita ada lebih kurang 30 tempat kita mesti guna the. Okey, dalam 30 situasi, 30 keadaan, the mesti digunakan. Tetapi dalam 20-30 tempat yang lain, the tidak boleh digunakan. Dan semua 30 tempat tu awak kena tahu. Awak mesti tahu. Jangan kata alamak 30 banyak sangat. 10 tak boleh ke? 10 tak Hmm. boleh. Nak 10 pula. Cincai lah suka hati awak lah. Kenapa tak boleh hafal 30? Susah sangatlah, banyak sangat 30. Saya nak kata gini, kalau awak nak mantapkan English awak, kalau awak nak kata English awak bagus, awak kena tahu semua. Awak kena tahu semua makna the. The akan digunakan pada 20-30 tempat dan semua 20-30 tempat tu berlainan makna dia. Makna dia berlainan. Kadang-kadang makna dia itu. Awak kata the makna itu. Ya, kadang-kadang saja. Kadang-kadang dia tidak bermakna itu. Kalau awak terjemahkan sebagai itu, lain. Okey, salah. Alright, mari kita tengok apa yang saya katakan. Tadi saya kata, this is a cow. Memula saya kata, this is a cow. Tiba-tiba datang ayat baru. This is the cow. Tadi awak kata, the bererti itu. Sekarang apa makna ayat ini? This is the cow. Apa makna ayat ni? Ini lembu itu. Ini lembu itu. Ini ke itu? Apa maksud awak? Ini itu. Ini itu, ini itu. Cuba cerita sikit apa maksud awak? Dia this tu ini. Dia tu. Dia sebab dia tu macam dia tak menunjukkan spesifik, dia umum je. Umum Okey, saya harap lepas pada ini anda boleh jelaskan dengan lebih baik. Penjelasan anda ni antara tepat dengan tidak, tapi saya rasa penjelasan anda tadi, jawapan anda tadi boleh dibaiki. Alright. Inilah tajuk kita tentang the. Tiba-tiba seorang tu datang, dia kata, this is the cow. Apa sahaja dia kena the pula? Misalnya, contoh lain, tiba-tiba dia datang, tak pasal-pasal dia kata, I want the cow. Mungkin awak akan kata, ini makna dia, saya mau lembu itu. Awak kata, the berarti itu. Mari kita siasat. Boleh tak saya terima? Boleh tak kita terima pandangan awak? Okey, mari kita teruskan. Okey, anda sedang melihat sebenarnya apakah the ini? Apakah fungsi dia? Apakah peranan dia? Apakah yang berubah bila dia diletakkan? Kalau kita kata this is a cow, dah diberitahu ini berarti ini adalah seekor lembu. Tapi bila orang datang kata this is the cow, makna yang sebenarnya ialah di antara 2-3 perkara ini. Panjang makna dia. Yang paling pendek sekali ialah inilah lembu tadi. Tapi boleh juga awak punya jawapan tu macam tak salah. Inilah lembu itu. Awak kata inilah lembu itu. Lembu itu. Maksudnya itu yang awak sebut tu bukan itu yang kita tunjuk tu, tapi itu yang awak maksudkan. Saya faham. Inilah lembu itu. Awak bermaksud bahawa inilah lembu yang kita jumpa hari itu. Inilah lembu yang kita sembelih malam tadi. Inilah lembu yang kita beli di kedai Maiden 2-3 hari yang lepas. Itukah maksud itu yang awak cakap tadi? Ya atau tidak? Ya. Ya. Dengan Mm-mm. lain perkataan bahawa
Di sini the bererti tadi. Pada masa yang sama, the cow is big. Kita guna the lagi ni. The ini menunjukkan spesifik. Okey, cow, lembu yang mana? Saya kata the cow. Saya tak kata my cow. Saya tak kata your cow. Saya tak kata a cow. Saya tak kata this cow. Saya tak kata that cow. Saya kata the cow. Bila saya sebut the cow, maksud sebenarnya apa? Lembu, tengok yang biru ni. Lembu yang saya tunjukkan ini, lembu yang saya maksudkan ini, lembu yang saya perkatakan tadi, lembu yang kita curi semalam, lembu yang kita tengok tahun lepas, lembu tersebut. Lembu tersebut besar. Saya telah menggunakan perkataan tersebut. The berarti tersebut. The berarti tadi. Okey, bila awak kata the bererti itu, saya faham maksud awak bukan ini itu kan. Maksud awak ialah yang kita sebut tadi. Yang kita maksudkan. Okey, sebenarnya dia diterjemahkan sebagai tersebut. Lembu tersebut adalah besar. Inilah lembu tersebut. Okey, senang orang kata panjang sangat tersebut ni, ringkas sikit. Inilah lembu tadi. Ataupun kata, tadi panjang nak buat yang mudah sikit. Okeylah, inilah lembu tu. Lembu tu mana? Lembu tu mana? Lembu itu mana? Inilah lembu tu. Okey, inilah lembu yang saya masukkan. Inilah lembu yang kita baru beli. Inilah lembu yang kita jumpa dekat Maiden hari tu. Inilah lembu yang awak curi kemarin. Ini makna yang biru. Okey, ada pertanyaan? Silakan. Hmm. Makin faham ke makin tak faham? Makin keliru ke makin jelas? Um, belum dapat tangkap sangat lah. Belum dapat tangkap. Okey, saya kena ulang semula lah kot. Okey. Apabila saya kata ini adalah seekor lembu, this is a cow, bererti ini ini hanyalah seekor lembu. Ini lembu. Orang Melayu kata ini lembu. Ini lembu. Ini apa? Ini lembu. Itu apa? Itu kereta. Ini kuda. Itu ular. Tapi Mas Saleh tak kata this cat, this snake, that cow. Mas Saleh kata this is a cow. Bererti ini adalah seekor lembu. Kemudian pada ayat lain, I want a cow. I want a cow bererti saya mahu seekor lembu je. Atas awak lah kalau awak nak kata awak nak seekor lembu, cara cakap I want a cow. Okey. Kalau awak nak kata saya ada dua lembu, kat sini ada satu, dekat sana ada satu. Kalau awak sengaja nak kata saya mahu lembu yang itu. Saya mahu lembu yang itu, cara dia ialah I want that cow. I want that cow, faham tak apa makna that? Apa makna that? Itu. Tapi tadi anda kata the juga bererti itu. Adakah sama? Tak sama. Tak sama kan? Jadi itu yang that ini tadi awak kata faham kan? So I want that cow berarti saya mahu lembu tu. Saya tak mahu lembu ni. Saya tak mahu lembu ni. Saya nak lembu yang tu. Yang kat ujung sana tu. Lembu yang kat sini, yang kau bawa ni, yang kau beli ni, lembu apa? Aku tak mahu. Saya tak mahu lembu ini, saya mahu lembu itu. Itu guna that dan that memang berarti itu. Tiba-tiba saya tukar, saya letak I want the cow. Saya kata this is the cow. Okey, persoalan ni ialah bukan suka-suka letak the di sini. Bukan kerana kita biasalah, saya biasa letak the, saya tak suka letaklah, tak biasalah. This saya tak biasalah, that saya tak biasa. Buat apa sebut that? Kena sebut the lah. The berarti that juga. Bukan kerana tu. Kalau awak kata awak mahu lembu itu, cara cakap I want that cow. Tapi tiba-tiba kita tukar pada the, ini makna apa? Okey, awak pernah faham. Awak kata the berarti itu. Itu yang awak masukkan bukan itu yang itu. Bukan itu yang ini, yang itu. Bukan. Aha. Agaknya itu yang awak masukkan tu itu yang mana? Itu yang macam mana punya itu? Saya agak saja. Agak saja. Agak.
Ah, Agak saya berdasarkan ayat tu saja. hmm, Tapi tak pasti lah. Tapi saya tahulah sekarang dia tu sama tersebut lah ataupun tadi kan. hmm. Dia yang dimasukkan tu tersebut. Hmm. Alhamdulillah anda sudah faham, dapatlah satu ilmu pendedahan, pembongkaran, telah terbongkar satu rahsia, satu keajaiban bahasa Inggeris, iaitu rupa-rupanya dia menggunakan perkataan the di situ. Okey, dan sebenarnya the dalam bahasa Melayu ini tidak ada kegunaan. Orang Melayu, okey, jarang, bukan jarang, tak ada lah. The kau, okey. Sebab tu orang Melayu tak boleh nak translate, nak terjemahkan apa makna the. Tapi dia kata the adalah that. The tu sama dengan that. Mungkin sebenarnya tidak tepat. The bukannya that, bukan. Okay? Tetapi disebabkan orang Melayu tak ada perkataan the, tak boleh nak diterjemahkan dengan tepat dalam bahasa Melayu, maka orang Melayu pun pakai bantar je lah, itu ada ter, itu. Okey, tetapi dalam bahasa, pada masa yang sama, orang Melayu pernah kata, rumah tadi, kereta tadi besar. Okey, kereta tersebut, okey, kereta tersebut laju. Cuma dalam perbualan tak ada lah orang kata, tadi aku jumpa sebiji kereta, kereta tersebut laju. Ha, kita tak cakap macam itu. Kita kata, kereta tadi laju. Yang itu biasa juga. Tapi kalau kereta tu laju. Ah, jadi agaknya tersebut ni panjang sangat agaknya nak cakap. Tadi pun rasa rumah tadi jauh lah. Rumah tadi jauh. Rumah tadi itulah the. Okay. Jadi saya harap awak pun dah kata, oh now saya dah nampak. The sebenarnya bererti itu. Bolehlah nak kata itu. Saya tak nak bantah. Tapi itu yang awak masukkan. Bukan itu yang awak tunjuk tu. Tunjuk sana tu itu. Bukan. Tapi awak masukkan rumah tadi jauh. Maka budak tadi jahat. Budak tersebut, budak tadi jahat. Saya kata the boy is naughty. The boy. The boy ini awak nak terjemahkan sebagai budak itu, okey budak itu. Tapi maksud sebenar ialah budak tadi atau budak tersebut. Kalau memang nak kata budak itu, sebutlah that boy. I want that boy. Sebutlah that. Kalau awak nak budak ini, sebutlah I want this boy. Kenapa kena sebut I want the boy pula? Apa makna I want the boy? Beritahu saya apa makna I want the boy. Saya mahu budak tersebut. That Budak is tadi. right. Saya mahu budak tersebut. Budak tadi, budak yang kita jumpa tadi. Budak yang awak ketuk kepala dia malam tadi, budak tu lah. Spesifik. Budak mana? Saya mahu seorang budak, I want a boy. Saya mahu budak ini, I want this boy. Saya mahu budak itu, I want that boy. Tapi I want the boy. Okay? Ada apa yang awak tak faham tentang tentang Hmm. penjelasan saya tadi? Di mana awak nak tanya? Untuk yang ayat tadi dah fahamlah penggunaan the tu. Okey, Hmm. okey, faham Boleh Hmm. boleh saya tanya satu soalan? Boleh. Aha. Are you the student? Maaf tak jawabnya. Oh, Adakah oh. are you the I'm student? I'm not the student. You are not the student. Tak, sebenarnya kisah apa ni? Awak ni student ke bukan? Awak seorang pelajar ke bukan? Bukan. I'm not Okey. the student. Okey. Saya tanya soalan lain Are you the woman? Yes, I'm the woman. Kat sinilah masalah timbul. Awak tahu tak apa saya tanya? Saya tanya, adakah awak, are you the woman? Okey. Saya guna the Agak-agak maksud saya apa? Kenapa saya tak kata, are you a woman? Apa beza are you a woman? Are you a woman berarti adakah awak seorang perempuan, wanita?
Tiba-tiba saya tak pakai a. Itulah dia, jangan pandai-pandai tukar-tukar sedap-sedap saja nak sebut the ni. Tak tahu kalau apa beza are you a woman dengan are you the woman? Saya tanya soalan lagi. Are you a woman? Yes, I'm a woman. Correct. Memanglah awak seorang perempuan Tiba-tiba saya pun tukar. Are you the woman? I'm not the woman. Kenapa awak jawab not? Kenapa? You kan perempuan? You bukan perempuan ke? Uh, saya rasa dia punya ayat tu the tu macam perempuan tadi. Okey, awak dah faham. Syabas, tahniah, congratulations. Rupa-rupanya dengan meletakkan the, makna dia dah lain dan awak dah jawab no. Okey, ini menunjukkan bahawa awak dah faham. Maknanya nak guna the ni biar bertempat, bukan suka-suka, bukan kerana kita minat, bukan sengaja tak nak sebut that dan nak sebut the. Tak nak sebut orang Melayu, orang kita ni tak suka sebut tak nak sebut semua tu dia nak ganti dengan the. Jadi hari ini alhamdulillah awak dapat satu peningkatan kefahaman, iaitu awak telah dapat bezakan a woman dengan the woman. Tapi saya nak beritahu jawapan awak patutnya lain, bukan gitu. Bila saya tanya are you the woman, awak faham. Awak dah faham dah bahawa maksud saya adakah saya perempuan tadi. Tapi jawapan awak sepatutnya apa? Okey, nak jawab, cuba cari jawapan yang lain. Are you the woman? Whatever, the woman ke, the girl ke, ada kalau awak doktor, saya tanya, are you the doctor? Kalau awak seorang mak, are you the mother? Saya guna the. Persoalan ni ialah the. Okey, sekarang saya tanya awak, are you the mother? Ataupun memudahkan cerita balik pada soalan dia, are you the woman? Maka apa jawapan yang sepatutnya awak jawab? Tiba-tiba saya datang, saya tanya, are you the woman? Awak terkejut atau tidak? Bila saya tiba-tiba jumpa awak, saya tanya, are you the woman? Terkejut ke tidak? Terkejut lah. Dalam hati awak nak tanya apa? Nak jawab apa? I'm not that woman. Awak jawab itu. Saya kata ada jawapan yang lebih baik. Jawapan yang lebih baik ialah bila tiba-tiba orang tanya, are you the woman? Awak terkejut. Apa ni? Maka jawapan dia pada soalan itu ialah, jawapan dia jangan ketawa. Jawapan dia macam ni. What are you talking about? Apa jawapan dia? Oh, what are you talking about? Tiba-tiba orang tu tanya, are you the woman? Jadi awak pun terkejut. Apa ni? Apa cerita ni? Woman apa? Perempuan yang mana? Okey. Awak cerita pasal apa ni? Faham tak? Oh, okay, faham. Alright, good. Awak orang yang faham. Saya harap orang lain pun faham. Okey. Itulah kisah the, dan untuk pengetahuan anda, itu baru the yang pertama. Saya kata the ada 30 makna, 30 kegunaan yang berbeza makna. Awak baru saja belajar yang pertama. Okey. Dalam kelas kita yang panjang-panjang ni, kelas kita ni panjang. Kisah the saya tengok dah setengah jam dah ni. Ada lagi 30 ni, ni baru satu. Maknanya kalau 30 berapa jam makanya. Jadi makan masa yang panjang. Walaupun saya ingin nak ulang semula, iaitu apa yang kita belajar tadi ialah kita telah dapati bahawa dengan penggunaan the, maksud sebenar berbeza. Okay, the cow is big sebenarnya berarti lembu yang saya tunjukkan ini, lembu yang saya masukkan ini, lembu yang kita beli di Maiden baru-baru ini, lembu yang awak jual semakin, lembu yang kita jumpa malam tadi, itu makna the. Panjangnya makna the. Yes. Okay, this is a house. Kita sebenarnya pada pertama bila nak cerita satu benda yang baru, bila saya tengok satu rumah ni, ayat pertama kita ialah ini adalah sebiji rumah. Itu ayat pertama. This is a house. Bila nak buat ayat kedua berkenaan dengan rumah ini, maka barulah boleh letak the. Itu pun berarti rumah yang saya sedang tunjukkan ini
Rumah yang saya masukkan ini, rumah tersebut adalah cantik. The house is beautiful. Bukan bererti rumah itu cantik. The tidak bererti itu, walaupun kita faham itu yang awal masukkan itu bukannya itu dan ini, tapi rumah tersebut. Rumah yang sedang ditunjukkan ini. Rumah ada banyak, kiri kanan ada sejuta rumah. Tapi rumah itu semua bukan yang kita masukkan. Kita masukkan rumah yang kita sedang tunjukkan inilah. Sebab itu kita kata the. Okay. Alright, bercakap tentang the, dia ada dua bunyi. In fact, ada tiga, empat. Tidak ikut blank. Ikut slang, ikut accent. Tapi biasanya ada dua bunyi. Bunyi pertama bunyi the. Okay. Anda akan belajar simbol fonetik. Fonetik simbol. Ini nama dia, sorry. Ini nama dia simbol fonetik. Kalau ada masa, belajarlah simbol ni. Kalau tak ada masa, tak penting, tak diwajibkan. Tapi alangkah bagusnya kalau awak tahu simbol ini, supaya bila buka dictionary, bila nampak satu perkataan, awak terus tahu bunyi dia macam mana. Ini simbol fonetik bertujuan untuk nak beritahu bunyi dia macam mana. Ini bunyi dia the. Dia eja gini, tapi dia bunyi lain. Paling senang nak tahu bunyi macam mana ialah dengar audio. Klik pada butang audio, tulis THE, lepas tu klik, dia akan bunyi the. The. The, ini bukan the, bukan. Ini bukan huruf D, ini huruf TH. TH dalam bahasa Inggeris sangat penting, bunyi dia berbeza dengan bunyi Melayu sebut. Bunyi dia ialah la. Hujung lidah, makhraj huruf dia ialah hujung lidah bertemu dengan gigi atas. Macam bahasa Arab pula. Bahasa Arab ada benda ini. Bahasa Melayu tak ada. Orang Melayu tak pandai sebut ini. Dia sebut de. Okay. Dia sebut te. Bukan te, bukan de. Ini ra. Hujung lidah bertemu dengan gigi atas. Cuba bunyi the. The. Okey. Dan kadang-kadang bunyi dia berlainan pula. Ini bunyi the. Ejaan yang sama, dengan ejaan yang sama, datanglah dua bunyi. Bunyi the atau bunyi the. Okey. Agaknya awak tahu tak bila masa bunyi dia bunyi the? Cuba cerita sikit. Hmm, um, hmm, Tak boleh cerita. tak Okey, okey. pasti, tak pasti ya. Okey, okey, okey. Okey, okey. Sian awak terfikir-fikir. Alright. Jadi, kadang-kadang bunyi the, kadang-kadang bunyi the. The pen, the chair. Tapi tiba-tiba bunyi the animal, the elephant. Agaknya dah tahu tak kenapa bila masa dia Tahu, bunyi tahu. the? Bila Tahu. masa dia bunyi the? Kalau kita jumpa AEIOU. Betul, sama dengan dengan n. Kalau pen kita sebut a pen, a desk, a chair, a bag, tapi bila animal tak sebut animal kan? Sebut an animal, an elephant. Bila masa menjadi an itu, maka the pun sama. The akan berubah menjadi the. The akan berubah menjadi the. Okey. Okey, jadi kalau satu kita kata an aeroplane, a new aeroplane, an animal, a tame animal. Baca. An elephant. Baca an elephant. An elephant, Teruskan. beautiful, A beautiful island. a beautiful A beautiful island, island. an An island, island. and our night owl. Okey. Okey, kita sedang bertukar-tukar a dengan n. Pada masa yang sama juga, the dengan the pun bertukar. Okey. The aeroplane, the new aeroplane. Okey, saya ulang semula. Sini the aeroplane, ini the new aeroplane. Okey, awak nampak A, E, I, O, U kan? A, E, I, O, U. Bila nampak I saja, sebut the island. Sebut the island.
The the island. Okey, the owl dan the. Ni bukan A, E, I, O. Jadi kita kata the island. Sorry, the night owl. Okey, ini the island, the owl. Tiba sini the night owl. Okey, ini the elephant. Okey, ini memang benda yang ramai orang kata dia dah tahu, tapi ramai orang buat silap, terutama bila speaking. Dia boleh kata the animal, the elephant. Tak bolehlah sebut the elephant. Macam mana nak sebut? The elephant. The elephant. That's right. Very good. Okay. Now, sebut the wild horse. Sebut. The White House. Okay. Sebut yang ni pula. Letak the atau the. The old fashioned. Semula. The old fashioned. Ini huruf O So, Oh, the old fashion. Semula. Oh. The old fashioned. Alright. Nampaknya walaupun kita dah faham teori A, E, I, O, U. Tapi kita buat silap ni. Okay. Try yang ni pula. The ugly creature. Very good. Yang ini. The smelly flower. Okay. The smelly flower. And yang ini. The interesting subject. Very good. Okay, cukuplah tu sebagai latihan pendek-pendek. Tahniah, awak dah reti membezakan the dengan the dan awak telah faham pengertian serta penggunaan the yang pertama, baru yang pertama. Okey, cuba terjemahkan ini ke dalam bahasa Inggeris dengan segera. This is patient. Okey, semula. One more time. Jawapan dia ialah this is the passion. This is the passion. Yang biru-biru panjang-panjang ni rupa-rupanya dalam bahasa Inggeris sebut the saja dah selesai. Bolehlah kalau kata the passion that I meant, that I saw last night. Boleh nak panjang. Tapi panjang tak panjang, awak tahu tak? Cukup dengan kata the. Ada apa nak tanya? Oh, tak ada. This is the passion. Nak guna the bila sebut the passion tu, itu berarti passion yang kita cerita sebelum ni, yang kita masukkan yang passion tadi yang kita jumpa tu. Itu pengertian the yang sebenar. Susah nak cerita apa mana the, tapi itu dia. Kayak ni. That is the clinic. Ya, correct. Awak dah faham dah. That is the clinic. Nampak? Biru macam-macam bukan tak boleh awak panjangkan that you said just now, that you told me the other day. Boleh. Tapi, you tahu tak? You tak sebut pun, makna dia dah timbul kalau you kata that is the clinic. Okay? Tapi you nak sebut that is the clinic, you kena tahu. Klinik ni you pernah cerita tak dengan dia? Tiba-tiba you jumpa satu orang, hey, where is the clinic? Orang tu menong, the clinic. Bagi orang yang mendengar, the clinic berarti klinik yang kita ceritakan selama ini, yang kita jumpa baru ni, yang kita persoalkan selama ini. Padahal kita tak pernah pun cerita pasal klinik. Macam case tadi. Adakah awak, are you the woman? What are you talking about? Cerita apa ni? Kita tak pernah pun cerita pasal diri saya, woman yang apa. Saya memang seorang wanita, tapi wanita apa yang awak masukkan ni? Ada apa nak tanya? Boleh terima yang tu? Boleh. Okey, try yang terakhir. This is the computer. Very good. Nah, bila awak boleh buat ini, berarti awak dah faham konsep the. Diingatkan semula, the dalam bahasa Melayu tidak ada pengertian, tak ada makna yang tertentu. Tetapi dia ada konsep. Penggunaan the ini melambangkan sesuatu. Ya. Right.